Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, bersiaran lagi Kak Tin petang ni. Ya Allah, sebenarnya jujur nak jujur boleh tak? Sebenarnya sepatutnya Kak Tin live semalam, tapi disebabkan video nombor 2 yang Kak Tin tengok ni terlampau panjang, 2 jam. And 2 jam tu dia panjang and dia padat. So Kak Tin kena really fokus untuk habiskan, untuk fahamkan, and untuk jot down nota-nota penting. Untuk jot down nota-nota penting. So Kak Tin dah, kalau sebelum ni Kak Tin tengok, Kak Tin terus cakap. Kali ni Kak Tin improve sikit. Kak Tin tengok, Kak Tin tulis dulu nota, Kak Tin susunkan dulu, and lepas tu baru Kak Tin explain dengan you guys. Sebab Kak Tin ni orang sensing. Orang sensing ni dia memang detail sikit, and dia perlukan structure untuk dia memahami sesuatu konten tu. So it's okay. Hai Muradhan, it's okay. Kak Tin boleh je dengar macam mana orang lain ajar, tapi Kak Tin personally, cara Kak Tin belajar, Kak Tin perlu dengar, and Kak Tin perlu fahamkan. Kak Tin kena verify dulu, Kak Tin tulis, teratur, baru Kak Tin boleh sampaikan. Kak Tin lah, tu cara Kak Tin. Korang mungkin berbeza lah. Lain orang, lain cara learning skill masing-masing berbeza. Ini cara Kak Tin belajar. Okay, so nota-nota semua ada. So Kak Tin akan explain page by page, one by one dekat you all. Okay, Kak Tin percaya korang mesti excited kan, nak tahu apa benda yang Kak Tin faham, apa benda yang Kak Tin belajar. Okay, so actually Kak Tin kan macam yang you guys dah tengok kat video sebelum ni, Alhamdulillah Mama Sabrina sponsor Kak Tin untuk join Richwork Spire Richwork. Okay, and Alhamdulillah Kak Tin dah pun officially mendaftar sebagai Spire Richwork, and kita dah dapat access everything, and sekarang ni adalah learning process lah. Okay, so bila Kak Tin masuk Richwork punya Spire, Kak Tin dapat akses dengan dia punya beratus-ratus modul dia. And modul dia pula untuk Kak Tin untuk Kak Tin dia dah susun. Okay, you first time join Spire, apa you kena faham dulu daripada modul 1, 2, 3, 4. So dia dah susunkan. So bila dia dah susunkan, Kak Tin kena go through one by one lah, untuk Kak Tin faham, untuk Kak Tin apply, and Kak Tin buat latihan. Okay, so Kak Tin suka nak share balik dengan you guys apa yang Kak Tin belajar. Kak Tin suka nak share balik apa learning points yang Kak Tin dapat di setiap video yang Kak Tin tengok tu. Sebab apa? Jujur Kak Tin bagi tahu you all, Kak Tin, kenapa Kak Tin kena sharing? Kenapa Kak Tin kena buat live? Kenapa Kak Tin kena upload YouTube? Kenapa Kak Tin kena buat video? Sebab ini adalah cara Kak Tin untuk memahami apa yang Kak Tin belajar. Sebab kalau sekadar Kak Tin tengok, Kak Tin tulis nota, tapi Kak Tin tak bercakap balik, Kak Tin personally, Kak Tin akan rasa susah untuk Kak Tin serap ilmu tu. So Kak Tin secara khususnya memang cara Kak Tin belajar ialah dengan mendengar, melihat, lepas tu Kak Tin kena sampaikan balik. Sebab itulah live ni wujud. Sebab itulah video ni wujud. Sebab Kak Tin nak kena sharing balik. Sebab Kak Tin percaya, lagi Kak Tin sharing, lagi banyak Kak Tin sharing, lagi detail Kak Tin sharing, dia lagi melekat kat kepala otak Kak Tin. So ini adalah latihan untuk diri Kak Tin juga sebenarnya. Okay, so Kak Tin just share dengan you guys, dan tak ada apa pun yang Kak Tin harapkan. My expectation is just korang belajar sesuatu lah, and korang pun dapat juga manfaat daripada apa yang Kak Tin belajar dengan Spire Richwork. Okay, so video nombor 2 yang Kak Tin tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan lah live kita terus. Okay, di video yang kedua, apa yang Kak Tin belajar ialah tentang bagaimana nak jadi jutawan industri. At first, jujur Kak Tin kata, sebelum masuk Spire Richwork, Kak Tin tak terfikir pula nak jadi jutawan industri tu. Kak Tin tak terfikir pula nak jadi jutawan industri. Yang Kak Tin fikir nak jadi jutawan je lah. Industri tu Kak Tin tak terfikir pula. Tapi bila Kak Tin masuk, bila Kak Tin diberi penerangan tentang jutawan industri tu, membuatkan Kak Tin nampak satu lagi perspektif, and satu lagi sudut pandang lah. Sudut pandang yang, oh, this is the path yang I kena ambil, so that I boleh achieve more, gain more, kan, develop more myself lah. Okay, so jutawan industri, itu topik kita hari ini. Jutawan industri. So bila kita tengok video Richwork tu, first 10 minutes is all about introduction. 10 minit pertama tentang introduction, pengenalan dulu. Apa yang kata perasan Dr. Azizan ni, kalau cara dia mengajar, dia akan bagi kita student ni nampak outline dia, nampak apa
expectation dengan outcome yang Dr. Azizan nak daripada content ataupun video yang dia bagi. Ini yang Kak Tin observe. So, Kak Tin share dengan you guys apa yang korang akan dapat daripada live Kak Tin ni. Nah, so kita duplicate lah cikgu kita kan. Okay, so apa you guys akan dapat? Waalaikumsalam. Masuk. Syira bagi link dekat dalam group Kak Tin terus straightforward je sebab content banyak. Video yang kedua ni dia punya duration dia 2 jam Kak Tin tengok. So you bayangkan 2 jam punya video, Kak Tin nak kena susun nota, lepas tu summarizekan untuk you all, so that you all pun boleh belajar sesuatu. Okay, so apa yang you guys akan dapat dalam live ni, apa yang Kak Tin akan share dengan you guys, dia punya outline dia ialah first thing first, Kak Tin akan share dekat you tentang science of success. Okay, untuk berjaya ni dia ada science dia. Ini Kak Tin teringat terus cakap founder kita. Founder kita Mama Sabrina, dia cakap apa? Founder kita kata, setiap orang yang berjaya ni dia dah tinggalkan jejak. Setiap orang yang berjaya ni dia dah tinggalkan jejak. Kalau ada orang dah berjaya buat 1 juta setahun, meaning to say jejak ataupun jalan nak dapat 1 juta setahun tu dah ada. Kita ni je yang kena bijak, kena pandai untuk cari jalan tu, masuk jalan tu and start engine jalan ke jalan tu. Waalaikumsalam. Okay, so itu yang first yang you akan dapat, success of science. Okay, nombor dua yang you akan Kak Tin akan share lagi ialah tentang passion. Tentang passion. Passion ni adalah something yang mind blowing. Kak Tin bila Kak Tin tengok video Rishwork yang BMMM jutawan industri tu, Kak Tin terus Kak Tin selama hari ni kita tahu passion tu, kita tahu this is my passion, tapi kita taklah nampak dia punya structure yang detail tu, taklah nampak seperti mana Dr. Azizan nampak sudut pandang perspektif pasal passion ni. So bila Kak Tin dah tengok video tu, Kak Tin excited nak share dengan you guys lah. So itu antara yang you guys akan dapat dalam live ni. Tadi science of success, kedua tentang passion. Apa tanda-tanda, apa signal yang you dah jumpa passion you? Itu yang you akan dapat daripada live ni. Okay, so lagi prinsip orang berjaya buat tindakan. Tadi passion. Seterusnya adalah action. Orang yang berjaya ni dia ada prinsip dia. So Dr. Azizan ada share apa prinsip yang most of successful person ada. Ini pun best. Dia ada 3 best dan you all akan dapat dalam live ni. So stay sampai habis live ni, kalau tak korang akan tertinggal banyak benda. Okay, so dah masuk, stay, ambil pen, ambil buku, tulis. Walaupun kata ada nota cantik comel-comel ni, tetap you kena ada you punya nota sendiri. Okay, yes. Ada lagi, banyak lagi. Okay, and then the how. Yang the how ni mind blowing. The how ni mind blowing tau. Ni the how ni. Ini mind blowing gila. Bila Kak Tin dengar Dr. Azizan explain one by one, dia ada lebih kurang 10 ke 11, 12 ni. Dr. Azizan explain satu. Kak Tin terus faham? Kata macam, okay, ini yang aku kena buat, baik. Kita jadi macam tu. Okay, so katakan share dekat you the how. Kan tadi kata successful person, dia ada prinsip, dia ada jejak, dia ada jalan tu. Dia ada jalan kejayaan tu dah ada. So hai waalaikumsalam. Jemput masuk. Okay, Kak Tin baru dekat bahagian briefing, baru bahagian introduction. Kak Tin baru je share dengan you guys apa you guys akan dapat bila you guys tengok live Kak Tin ni daripada awal sampai habis. So this is the content, the outline yang you akan dapat lah. Okay, so tadi the how is tentang action. Okay, and then Kak Tin ada satu lagi yang Kak Tin paling best. Okay, paling best ialah tentang selling perception values. Ini pun bagi Kak Tin adalah something yang best gila. Sebab selama hari ni dia macam ni tau, kita dah buat benda ni, cuma kita tak nampak lah. Sebenarnya itu yang betul, kita pernah buat, tapi kita main buat je. Kita kan business tak ada cikgu kan. Zaman Kak Tin dulu-dulu lah, bukan nak cakap sekarang. Okay, zaman Kak Tin dulu-dulu zaman Kak Tin meniaga lunchbox, meniaga catering, Kak Tin tak ada guru, tak ada mama yang nak guide Kak Tin, tak ada orang lain nak guide Kak Tin meniaga seseorang kan. So bila Kak Tin, kita buat je lah. Tapi Alhamdulillah bila Kak Tin tengok video Spire Shoot tadi, semalam Kak Tin tengok, baru Kak Tin dapat, sebenarnya ini aku kena ajar anak tim aku. Aku buat tapi aku tak turunkan, aku tak ajar, aku tak duplicate kat diorang. So aku rasa benda tu macam common. Selling perception values. So itu antara yang you guys akan dapat dalam live ni. Okay, and then tadi
dalam video yang Kak Tia tengok ni juga, video Spire Ritual ni yang Kak Tia tengok juga, tadi introduction, apa you guys akan dapat. Okay, seterusnya Dr. Azizan go deeper. Dia terus masuk dekat bahagian jutawan industri. So you akan faham apa maksud jutawan industri, apa maksud jutawan industri, and apa dia punya syarat untuk you jadi jutawan industri ni. Okay, and the process, the process ni best. Okay, the process ni best sangat. And 3 P's in order for you to be expert in your industry. Ini pun mind blowing. So dengar tu rasa best ke best sangat. You guys rasa best ke best sangat. So stay tune dalam live Kak Tin sampai habis. Jangan miss sebab Kak Tin nak share banyak benda dengan you guys. Okay, sebab Kak Tin percaya, kita macam Kak Tin cakap dekat Kak Tin punya Facebook posting tadi kan, kata apa, kita semua mungkin lah kalau nak main investment yang saham-saham tu, beli-beli syarikat orang kan, beli unit saham, invest sana invest sini, beli syarikat labur balik, mungkin kita tak ada keuangan yang sebanyak itu kan. Tapi Kak Tin percaya kita semua ada masa. Semua orang diberi masa yang sama. Semua orang ada 24 jam. Okay, dan you kena tahu masa lagi berharga daripada duit. Masa lagi berharga daripada duit. You kena tahu tu. Masa lagi berharga daripada duit. So bila you bijak melaburkan masa you akan dapat return lagi bernilai daripada duit yang you rasa 1 juta, 2 juta, 3 juta. You faham ke? So nak invest masa ni apa? Invest masa yang terbaik ni macam mana? Ini adalah berdasarkan apa yang Kak Tin belajar dan pengalaman Kak Tin sendiri. Invest masa yang terbaik ialah you invest masa you pada ilmu dan latihan. You upgrade knowledge, you buat latihan. Upgrade knowledge je tak guna tau. Habis live Kak Tin ni, you kena terus buat latihan. Ini yang Kak Tin buat. Kak Tin tengok video Dr. Azizan, Kak Tin tengok, Kak Tin buat nota, and now Kak Tin sedang buat latihan. Live ni adalah latihan untuk diri Kak Tin. Okay, so maybe you guys, after you guys tengok live Kak Tin ni, maybe you boleh start. You boleh start your own exercise. Maybe you boleh buat sharing dalam group WhatsApp dulu. You share your learning points dekat dalam group WhatsApp. Maybe you boleh bagi voice note. Atau you boleh buat video TikTok, video reels untuk share learning point. Apa yang you belajar sepanjang live kita ni, insyaAllah. Okay, so itulah yang terbaik bila you nak invest masa. Invest masa untuk ilmu, invest masa untuk you buat latihan. Dan bila you ada ilmu, you punya latihan tu committed buat latihan and consistent buat latihan, percayalah. Bak kata Dr. Azizan kan, apa yang you tahu menentukan pendapatan you. Kan, apa yang you tahu menentukan pendapatan you. Okay, dan kita nak belajar lagi. Okay, so itu outline untuk sharing live kita petang ni. So are you guys excited untuk Kak Tin teruskan? Nak Kak Tin explain satu-satu? Nota dia dekat Kak Tin. Nanti Kak Tin share lah nota dia dengan you guys. Tapi korang kena tengoklah dulu live ni sampai habis kan. Barulah siapa tengok live ni sampai habis, insyaAllah nanti you dapat nota ni. Nanti Kak Tin akan bagi. Okay, so the introduction. Bila nak jadi jutawan industri, apa yang Dr. Azizan mukadimahkan dekat dalam video nombor 2 yang Kak Tin tengok tu ialah Dr. Azizan cerita pasal begini. Dr. Azizan cakap macam ni, jutawan, okay, perkataan jutawan, even millionaire itself, orang yang dapat juta-juta ni bukan dapat sebab dia dilahirkan tiba-tiba. Okay, bukan sebab jutawan ni bukan dilahirkan, tapi ianya dicipta. Jutawan ni dicipta, meaning to say kita boleh design diri kita, kita boleh design kita punya journey business, kita boleh design income kita supaya kita dapat jadi jutawan. So open up your mind, buka fikiran you all, supaya you all punya otak ni ready untuk terima perkataan jutawan. So supaya otak you ready untuk terima perkataan jutawan. Dan you kena faham, dia punya introduction dia ialah jutawan bukan dilahirkan, tapi jutawan dicipta. You boleh design yourself to be a millionaire. Okay, dan Kak Tin, macam mana? Macam mana design tu, maksudnya macam mana? Okay, first thing first, you kena ada clear mission. You kena ada clear mission. Why you nak jadi millionaire? Why you nak jadi jutawan? Mission you kena jelas. Intention you mesti right from the beginning. Niat you daripada awal mesti kena betul. You tak boleh macam saja je suka-suka. Kalau saja je suka-suka, suka-suka lah result tu datang kat kau. Mungkin suka-suka dapat, suka-suka lah tak dapat. Mungkin suka-suka dah dapat, suka-suka dia hilang juga. So set the intention right from the beginning. Itu nombor 1. Nombor 2, you kena ada clear mission on why, on what,
Apa yang you nak bila you hit millionaire tu, kenapa? Apa tujuan untuk you hit millionaire? Itu basic. Okay, this is introduction, baru introduction. Okay, and the key for success. Okay, bila kita sebut nak jadi jutawan industri, you, benda simple yang kata aha moment Dr. Azizan kata ialah you kena copy. You kena copy cara orang berjaya. Itu saja. Bila you nak jadi jutawan industri, you nak jadi orang yang berjaya, you nak jadi orang yang sukses, you kena duplicate orang sukses ni. You kena tiru dia, kena photostat dia. Photostat, tiru. Photostat, duplicate, tiru dia. So kata nak tiru apa? Okay. Ini kita nak masuk dekat bahagian Science of Success. Dan sebelum kata masuk Science of Success, Dr. Azizan ada juga explain. Orang berjaya ni dia ada, orang yang berjaya ni dia sharp. Ni Dr. Azizan kata, orang berjaya ni dia sharp. Kak Ati pun memikirlah. Betul lah, Mama sangat sharp. Kak Ati ni jenis orang kalau dengar ilmu, Kak Ati akan verify. Kalau macam verification fail tu, Kak Ati macam susah sikit nak terima ilmu dia. Itu Kak Tin lah. Orang lain mungkin cara orang lain lah. Tapi sebab karakter kot. Katakan macam kata orang sensing. Orang sensing ni dia perlukan bukti. Ada bukti, ada fakta, baru dia boleh percaya. So memang secara fitrahnya Allah bagi Kak Tin karakter begitu. Bukan Kak Tin minta, kan. Memang dominannya otak Kak Tin ni adalah dominannya otak sensing. So memang Kak Tin perlukan fakta, bukti untuk Kak Tin dapat kepuasan tu, untuk nak percaya. Okay, nak yakin tu. So bila Dr. Azizan kata orang berjaya dia sharp, and Kak Tin verify. Jap. Siapa orang berjaya aku kenal Mama lah, siapa lagi, kan? Mama memang sangat sharp. Dan Dr. Azizan kata, apa maksud sharp ni? Sharp ni maksudnya ialah dia adalah orang sangat fast. The fast learning, the fast in action, and the fast in making result. Kata terus macam, betul lah, Mama, kalau korang pernah lepak dengan Mama, ataupun korang pernah berjalan dengan Mama, korang pernah keluar dengan Mama, kalau korang keluar dengan Mama, kau jangan main-main. Kalau berjalan dekat mall ke, berjalan dekat tempat lah, berjalan kat mana berjalan kan, korang boleh tengok cara Mama berjalan. Mama punya jalan laju ya. Sangat laju. Kau nak terkedek-kedek, terhegeh-hegeh kat tepi tu, bye-bye, tinggal. Mama punya style. Kau ingat lagi kat Gunung Jerai. Gunung Jerai tu Mama punya laju, zaz. Kan. Orang berjaya dia sangat sharp. Apa maksud sharp? Dia adalah seorang yang laju dalam buat tindakan dia, laju dalam pembelajaran dia. Dan insyaAllah bila you ada fast action, you ada fast learning process, you akan dapat fast result. Itu cara orang berjaya. So tadi kunci nak jadi jutawan industri. Kunci nak jadi jutawan industri, you kena copy orang yang berjaya. So you kena tahu orang berjaya ni dia macam mana. Macam mana orang berjaya ni sebenarnya macam mana. So benda tu yang you kena tahu. Bila you tahu, you faham, baru you senang nak tiru dia, baru you senang nak copy dia. Okay, so far so clear dekat bahagian introduction. Korang okay tak part ni? Kak Tin waktu introduction ni Dr. Azizan explain tu, Kak Tin memang sangat wow. Kak Tin terus Okay, I get it. I macam tu kan. Macam okay, faham, okay, dapat. Kak Tin macam tu kan. Okay, so korang dapat part ni, introduction dapat. Sebab Kak Tin nak masuk seterusnya, Science of Success. Macam Mama selalu cakap, Mama kata orang berjaya ni dia dah ada tinggalkan jejak. So jejak kejayaan Mama tu dah ada. And memang Kak Tin verify apa teori yang Dr. Azizan bagi ni. And Kak Tin tengok dekat Mama kita sendiri. Yes, betul. Memang ini pun. Okay, so Kak Tin share dengan you guys Science of Success. Macam mana you nak dapatkan kejayaan tu. Dia ada 4 benda. Okay, this is the fundamental, paling asas. Setiap orang yang berjaya, dia memang ada these 4 things. Memang orang yang berjaya, 4 benda ni. 4 benda ni ada dekat diri dia. Dia bukan science, dia science. Subject science tu. Science, dia bukan signal, dia science. Subject science tu science, seni kejayaan. Gitu, seni kejayaan, Science of Success. Okay, dia ada formula dia. Dan formula ni bila Dr. Azizan explain dan bagi contoh, bagi story, Kak Tin verify. Bukan science, dia science, S-C-I-E-N-C-E. Science. Bila Dr. Azizan explain, bagi contoh, bagi story, Kak Tin reflect and Kak Tin verify balik. Betul. Kak Tin tengok Mama, Kak Tin tengok top leader Mama Sab kan.
tengok diri sendiri je. Tak ada nak cakap diri sendiri berjaya, tapi kita tengoklah diri kita sikit-sikit kan. Okay. Boleh terima teori dia? Kata gitulah. Okay. Alright. Okay. So, ada 4. Pertama sekali ialah, okay, cara jutawan berfikir. Cara orang berjaya berfikir. Your things. Your thinking. Your thinking. Your thought. Cara orang berjaya berfikir. So, bila you nak copy kejayaan orang, okay, bila you nak copy kejayaan seorang jutawan industri, benda pertama sekali yang you kena tahu ialah bagaimanakah jutawan industri ini berfikir. Cara fikir dia, think dia, nombor 1, T yang pertama ialah think. So, nak jadi jutawan, you kena fikir macam jutawan. Kita ni bertuah tau. Sebab apa? Katin just imagine macam ni. Katin bayangkan diri Katin macam ni tau. Waktu Katin tengok live Dr. Azizan tu, Katin bayangkan macam ni. Kalau aku tak join Mama Sap, aku buat bisnes sendiri, jutawan mana pula lah yang aku nak copy kan? Sebab aku tak kenal mana-mana jutawan. Katin gitu. Aku tak adalah pula kan kawan-kawan yang aku memang confirm, aku memang nampak dia punya jutawan tu. Tak ada. Tapi Alhamdulillah, bertuahnya kita ni, bila dah masuk dalam Mama Sap ni, kita memang ada mama yang memang terbukti jutawan dia tu. Terbukti. Kata berani kerat jari. Untuk membuktikan jutawan mama tu. Dia punya cash dalam bank tu, lagi dengan aset dia tu, lagi-lagi kita kan gitu kan. So, beruntungnya kita ni, bila kita nak berjaya, kita dah ada role model tau untuk kita tiru. So, kita senang je. Okay, mama fikir macam mana? Macam mana cara mama berfikir? Sebab Dr. Azizan kata, untuk berjaya, you kena copy orang berjaya. So, orang berjaya yang kita kenal sekarang ni ialah Mama Sabrina. So, Mama Sabrina, Dr. Azizan cakap, you kena copy 4 benda. Ada 4 benda yang you kena copy. Copy yang pertama, okay? Ya, ada 4 benda yang you kena copy. Benda pertama ialah think. Macam mana cara orang berjaya berfikir. So, kita tengok Mama Sap. Okay, macam mana cara Mama Sap berfikir? Macam mana cara Mama berfikir? Itu yang kita nak kena copy. Okay? And beruntungnya kita sebagai anak Mama Sap ni, Mama ni dia available. Mama ni dia tak eksklusif. Dia tak mengeksklusifkan diri dia. Kita anak Mama Sap, tak kisahlah you baru join sehari ke, you baru join 2 hari ke, you still boleh dapat akses direct dengan Mama. Mungkin guna IG Mama, Facebook Mama, ataupun WhatsApp Mama ke. Tapi still, you cakap je you Mama Sap Warrior, regardless you baru join ke, dah lama join ke, Mama akan available untuk entertain you. Itu yang the best pasal founder kita. So, bila Mama punya availability tu tak terlampau eksklusif, untuk kita copy dia, senang. Isunya, berapa ramai antara kita yang berani menghadap Mama belajar depan-depan? Tak ramai orang willing untuk jumpa founder belajar depan-depan. Kak Tin terus teringat zaman Kak Tin mula-mula join Mama Sap tau. Kak Tin mula-mula join Mama Sap, memang Kak Tin push diri Kak Tin, aku nak kena rapat dengan founder. Aku kena pastikan founder nampak aku. Memang itu karakter Kak Tin. Itu memang karakter Kak Tin. Waktu Kak Tin mula-mula join Mama Sap. Sebab tu waktu Kak Tin join Mama Sap, kalau korang adalah zaman Kak Tin mula-mula join dulu, korang akan nampak betapa agresifnya Kak Tin ni cuba nak kejar Mama. Nak jumpa dia, nak tengok dia. Walaupun time tu baru habis pantang kan. Kak Tin kan join Mama Sap time Atik baru sebulan lebih, baru dah habis pantang. Baru habis 40 hari macam tu. Atik lahir bulan 9, Kak Tin join bulan 11. So baru habis pantang. So memang Kak Tin agresif kejar Mama sebab kita nak copy dia, kita nak tahu dia. So, kita kena dekat dengan dia. Kita kena bercakap dengan dia kan. Kena dapat momen tu. So, Dr. Azizan dah bagi tahu dah teori dan formulanya. Teori dan formula untuk jadi jutawan industri, you kena berfikir seperti jutawan industri tersebut. Tu nombor 1. Okay? Alright. The best part yang apa Kak Tin dapat daripada video tu ialah, you kena agresif kejar orang yang dah berjaya. Kita senang, kita cari Mama je, kita tak apa cari orang lain. Anak-anak Kak Tin, kalau korang tanya Kak Tin, saya cari Kak Tin je lah Kak Tin. Kak Tin kan lagi suka korang pergi cari Mama. Sebab Mama tu dia adalah sumber dekat dalam Mama Sap. Dalam in term of business lah, Mama Sap adalah kita punya, orang kata apa, sumber source utama, sumber utama. So, kalau ada sumber utama, kenapa nak cari sumber kedua? Pergi je kejar Mama tu. Kata okey je. Kata lagi suka. Cepat kita grow gitu kan. Okay. Alright. The best part lah yang Dr. Azizan cakap yang buat Kak Tin macam zas kan dalam video tu ialah tentang, Dr. Azizan kata begini.
Okay, you all boleh tengok ni berapa sen pendapatan kita hari ini berdasarkan berapa sen pemikiran kita. Kata dengar pun macam agak-agak takkanlah aku punya pemikiran aku value banyak ni je. Mana boleh. Kan kita terus jadi serius berapa sen pendapatan kita adalah berdasarkan berapa sen nilai pemikiran kita. So dalam video tu kan sebut perkataan jutawan industri. So antara yang Dr. Azizan cakap lah, dia kata apa tau, dalam program Spire yang Kak Tin join ni, Dr. Azizan akan ajar macam mana kan, ni best, korang dengar pun mesti korang akan best dan excited. Dr. Azizan akan share, akan ajar macam mana you nak gunakan cara fikir you, idea yang ada dalam kepala you, sehingga membuatkan orang bayar you untuk dapatkan idea dan cara fikir yang you ada. Ini yang best. Ini pasal jutawan industri ni, bagi kata bila kata dengar kan, faham? Dan kata tengok benda tu kat Mama, memang ternyata dan terbukti lah. Mama dah membuktikan teori Dr. Azizan lah. Sebab so Dr. Azizan ni dia bukan ajar, bukan macam ramai orang dia fikir Dr. Azizan ni dia ajar teori je, result tak tentu. Tapi Kak Tin pula ambil apa yang Dr. Azizan ajar dan Kak Tin verify dekat Mama Sab. Kak Tin ternyata apa Dr. Azizan ni bukan teori, result dia ada dekat Mama. Memang Mama buat apa yang Dr. Azizan cakap tu, one by one, memang nampak result dia. Okay, so best tak? Seronok tak? Dr. Azizan kata macam ni tau. Dia kata apa? Bila kita go through program Spire tu, Dr. Azizan akan ajar macam mana nak convert apa yang kita tahu jadi income. Kak Tin terus, banyak benda ni aku tahu ni, banyak ni income aku ni, gitu kan. Boleh tak macam tu? Perasan. Tapi itulah antara program yang ada dalam Spire ni, journey yang disusun dan apa matlamat yang Spire, yang Richwork nak Spire ni achieve. Gitu kan. Okay. Dan satu yang Kak Tin suka juga, Dr. Azhar dia cakap dekat bahagian thinking ni, dekat bahagian cara fikir ni, okay, kita kan nak kena kejar ilmu, betul tak? Kita kena belajar, setuju kan? Kita kena belajar untuk kita level up kita punya knowledge, untuk level up kita punya understanding, okay? Tapi ramai orang hari ni, dia belajar, dia pergi belajar, tapi dia tak tahu cara belajar yang betul. Cara belajar ni yang ramai orang macam sangkut sikit. So macam mana cara belajar yang betul? Cara belajar yang betul ni antara yang Dr. Azizan katalah, first thing first, you kena ada right mentor, right guru lah. Okay, kalau macam Mama selalu cakap apa? Bila you nak belajar ni, make sure you belajar dengan guru yang murabbi. Kata Mama kan, guru yang murabbi. Guru yang murabbi ni maksudnya leader tu ataupun coach yang mengajar you, mentor yang mengajar you tu, dia memang ada qualification untuk mengajar. Meaning tu saya bukanlah qualification dari in term of certificate, tidak, tapi dia willing untuk tegur you secara kalau you ada buat salah, dia willing untuk berterus terang dengan you, bukan sekadar just nak jaga hati you semata-mata. Itu nombor satu. Dan nombor dua, you kena belajar dengan guru yang tak ada personal interest dekat you. Meaning to say, kalau dia tegur you tu pun memang tegur yang tak ada personal interest lah. Dan the best lagi yang Kak ingat, Mama selalu cakap, kalau you nak belajar, you kena belajar dengan orang yang buat bisnes sama macam you. Orang yang buat bisnes sama macam you. Kecuali lah kalau ilmu yang you nak belajar tu adalah ilmu tentang general. Contoh, you nak belajar masak. You boleh belajar dengan siapa-siapa. Asalkan dia pandai masak, dia ada ilmu memasak, you boleh belajar dengan dia. Okay, you guys faham tak? Silau sikit Kak Tia punya lighting sini. Sinilah. Tu macam silau sikit kan. Okay. So itulah kesilapan ramai orang belajar. Dia belajar dah, rajin-rajin dah belajar, tapi dia tak tahu cara belajar yang betul. Okay. So itu antara apa yang Dr. Azizan share, okay, dalam video yang kita tengok. Okay. Sign of success pertama, settle. Think. Okay, think. Nombor 2 ialah F. You all boleh tulis. Signs of success number 2 ialah F. Fikir bagus betul dah. Fikir macam jutawan betul dah. Aku kena fikir macam jutawan ni. Jutawan fikir peluang kan. Jutawan fikir always ada solution. Peluang solution kan. Orang jutawan fikir. Okay, tapi masalahnya, adakah feeling you gitu? Adakah perasaan you seperti perasaan seorang jutawan? Adakah feeling you copy tak feeling seorang orang yang berjaya tu macam mana? Sebenarnya cerita feeling Mama lah. Kalau Mama Sab kan, kalau kita Mama Sab, feeling Mama Sab lah, feeling founder kita lah.
Okay, ini antara analogi yang Dr. Azizan bagi. Okay, antara analogi yang Dr. Azizan bagi, dia kata apa? Anda mungkin ada masa, anda mungkin ada duit, tapi kalau anda tak ada hati ataupun hati anda tidak bersungguh-sungguh, tetap juga no point. Tetap juga tak ada result. Tetap juga tak function. Okay? Dia bagi contoh analoginya, contohlah you sign up untuk kelas gym ataupun you sign up untuk kelas Zumba lah contohnya. Sebab kita ramai perempuan ni. You sign up untuk kelas Zumba. Okay, you sign up. First day sign up, you excited. You ada duit kan? You ambil package paling mahal. Saya nak Zumba yang eksklusif, yang begitu begini. Pergi gym paling mahal sekali. Sebab you ada duit. Okay, you pun sign up lah Zumba. And you memang ada masa. You pun pergilah kelas Zumba tu. Tapi disebabkan you macam tak excited, you tak ada feeling yang tepat, you tak excited lah, you tak ada energy, you tak excited. End up Zumba you tu tak memberi kesan pun. Korang setuju ke setuju? Setuju tak statement ni? So penting sangat untuk you ada feelings yang tepat. So untuk you jadi orang yang berjaya, you nak jadi jutawan dalam industri, you kena ada that kind of feeling. Jutawan industri tu dah kena meresap dekat dalam hati you. Feeling orang berjaya tu dah kena meresap dekat dalam jiwa you. So kalau you tak ada feeling nak berjaya, you tak ada feeling nak jadi jutawan, tak jadi tak jadi. Walaupun otak kau, kita kena jadi jutawan, kita kena nampak peluang, tapi hati you tak ada, mati, tak jadi juga. Okay. Dan ada satu yang Dr. Azizan share dekat dalam video tu yang kata seronok, ialah tentang macam mana Dr. Azizan explain tentang emotion. Macam mana Dr. Azizan tunjuk dia demo tau, kenapa emosi tu sangat penting. Kenapa emosi tu sangat penting, feeling tu sangat penting. Dalam video tu Dr. Azizan tengah buat seminar kan. So dia demo lah, dia tunjuk, dia suruh semua audience tepuk tangan. Dr. Azizan suruh semua audience tepuk tangan. Korang boleh lah buat kat rumah, tepuk, kuat lagi kan, tepuk, kuat lagi. Dr. Azizan suruh buat, dia demo tau, dia demo benda tu. Memang crowd tepuk kuat, lebih kurang seminit 2 minit, kuat sampai dia punya kuat tu membuatkan orang berdiri atas kerusi, membuatkan orang jadi kan. Lepas tu Dr. Azizan explain, itulah pentingnya energy in motion. Dia kata apa? Macam mana you boleh ada emosi tu, macam mana you boleh keluarkan emosi you, macam mana you boleh express tu, macam mana you boleh express your emosi, bila mana you put energy in motion. Tepuk tangan, semua orang tepuk tangan. Tapi sekadar tepuk je. Tapi bila you tepuk lagi, kuat. Akhirnya semangat you pula. Cuba korang buat sekarang. Cuba semua orang buat. Cuba korang buat kat rumah. Kata yang buat berlakon-berlakon ni pun rasa kat dalam hati ni. Takkan korang tak rasa. Cuba korang buat. Cuba tepuk tangan. Tepuk, kuat lagi. Lagi. So you pun rasa, yelah Katin, meremang lah kan. You pun rasa benda tu kan. So that's the things lah. Macam mana Dr. Azizan explain. Okay, Dr. Azizan explain what is emotion, what is feelings when you put energy in motion. Bila you buat pergerakan, and pergerakan you tu ada energy, pergerakan itu ada momentum. Energy tu apa? Momentum. Tepuk tangan, tapi tepuk tangan yang gila-gila lah. Macam kau faham ke ni? Kau faham ke? Sebab bila dia demo tu, nak tunjuk demo kan korang kan, nak bagi faham tu kan. Okay. So Dr. Azizan kata apa? Kenapa you kena put energy in motion? Bila you buat kerja, contoh Katin buat live ni kan, bayangkan Katin buat live dengan korang ni, saya tepuk dengan anak-anak kata Angah Miza kan. Apa perasaan? Angah apa Angah rasa? Mesti Angah rasa wow kan. Dia tak boleh tepuk macam ni je tau. Dia kena kuat lagi. Yeah, tepuk lagi. Yes. Macam tu baru you akan rasa. So okay, bayangkan Kak Tin buat live ni. Kak Tin okay, Kak Tin nak share jutawan industri, apa yang Kak Tin belajar daripada video Dr. Azizan. Okay, pertama yang Kak Tin belajar, untuk you jadi seorang yang berjaya, you kena copy orang yang berjaya. Korang rasa
Tak tidur korang dalam live ni. Korang pun tidur. Betul tak? Okay. So ini yang Dr. Azizan kata, bila you nak express your feeling, you nak ada right feeling, nak ada feeling yang tepat tu, you kena put energy in motion. So bila kita buat kerja, contoh kita buat live, kita buat ketuk pintu kan, kita buat ketuk pintu, kita entertain customer, kita reply WhatsApp customer, what is the energy yang you put in the motion? Apa energy yang you letak, yang you salurkan dekat typing you tu? Apa yang you type tu, adakah you type dalam keadaan customer ni banyaknya tanya apa dia tanya? You tak letak energy in that motion, so you tak ada feeling So bila tak ada feeling, kerja jadi buat sekadar buat. Sebab tu result tak ada. Tu you pelik. Kenapa hari ni rasa lemau je? Sebab hang tak put energy in motion. You tak buat kerja dengan momentum. You tak buat kerja dengan pap. Gitu. Okay? Faham ke part ni? And Kak Atin suka lagi dekat bahagian feeling ni. Bila Dr. Azizan explain, Kak Atin suka dekat bahagian passion. Ini mind blowing tu Kak Atin, macam Kak Atin cakap tadi Okay? So Kak Atin dah share dekat you all things and feelings. Baru 2 point. Untuk Science of Success ni baru 2 points. Okay? 2 point pun dah berapa minit ni? Panjang ni korang rasa? Adakah kita kena buat 2 kali live ke? Ataupun korang okay je untuk stay sampai habis ni? Korang okay lah? InsyaAllah Kak Atin cuba habiskan sebelum asar. If let's say kalau dah asar pun tak habis juga, kita drag lah kita buat sesi yang live yang kedua. Tapi Kak Atin cuba yang the best untuk habiskan. Okay. So passion, gairah, you punya kegairahan, gitu. So setiap orang yang berjaya, gitu. Setiap orang yang berjaya, semua jutawan industri, kalau kita tengok mama sendiri, korang rasa apa passion mama? Kegairahan mama. Apa passion mama? Apa yang mama gairah? Apa kegairahan mama? Siapa biasa dengan mama, biasa lepak dengan mama, biasa bercakap dengan mama, biasa pergi jumpa rumah mama, biasa tengok mama, mesti korang tahu apa passion mama Sab. Apa passion founder kita? Founder kita, apa passion dia? Siapa tahu? Passion ni apa? Passion ini ialah keinginan yang sangat tinggi. Dia punya, aku tak boleh. Aku kalau tengok, contohlah, passion you ialah main gitar. Aku tak boleh lah. Kalau aku dapat gitar kan, aku rasa nak strum je. Aku dapat gitar je, mula aku nak jam. Mula tu kan. Okay. Aku tak boleh. Aku kalau tengok batang penyapu je, aku tak boleh. Sebab batang penyapu ni aku punya passion. Memang passion aku sapu rumah. Aku kalau tengok batang penyapu, aku rasa gigil. Rasa nak sapu rumah je. Tolong sorok kau punya batang penyapu. Ada ke orang yang passion batang penyapu? Dia tak boleh tengok. Dia macam pantang tak boleh Kalau ada masa, asal nampak je, aku akan buat benda tu. Gitu. Itu passion. Passionate. Okay. Bila kita bercerita tentang kunci kejayaan, nak copy orang berjaya, so you kena tahu apa passion dia. So kalau kita nak copy jutawan industri dalam business training, kalau macam Kak Atin personally Kak Atin adalah, fokus Kak Atin ialah Kak Atin nak jadi seorang trainer bisnes yang berjaya. Okay, trainer usahawan mamasak, trainer usahawan online business, trainer usahawan wanita yang berjaya. Kak Atin nak train usahawan wanita. Fokus Kak Atin ialah usahawan wanita. Tapi kalau ada jejaka yang nak bersama, Kak Atin okay je. Okay, kita okay je. Tapi dia macam umpama kita makan ada favorite food kan? Ada makanan kegemaran kan? So kalau kita makan kan, kalau ada pilihan makanan yang kita suka versus makanan yang kita tak adalah kata kita tak suka, tapi kita boleh je makan, kita akan pilih yang mana satu. Kita akan pilih yang favourite kita, betul tak? Tapi yang kita tak berapa nak favourite tu, kalau tak ada ni, kita boleh je makan. Same goes lah apa yang Kak Atin cuba sampaikan dekat you guys. Okay, so kalau macam Kak Atin tadi, Kak Atin dalam industry training, business training. So apa passion jutawan industri, apa passion seorang jutawan industri, seorang trainer di dalam jutawan industri ni? Okay, so contoh kalau Kak Atin trainer, mestilah passionnya ialah bercakap, passionnya ialah mengajar, passionnya mestilah jumpa orang. Aku tak boleh lah, aku kalau jumpa orang je aku nak borak, aku kalau jumpa orang je aku nak cakap, aku tak boleh, mulut aku tak boleh diam. Passion aku ialah passion mengajar, gitu. So passion tu kena ada, okay? Alright. Okay, itu antara ni lah
Okay. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya. Okay. Alright. Dr. Azan share tau. Dr. Azan cakap macam ni. Okay. Sekarang ni, mungkin you confused. Tak tahulah kata, saya macam confused. Saya tak tahu apa passion saya. Kejap saya passion penyapu, kejap saya passion batang mop. Saya pun tak sure lah mana satu passion saya, mana satu kegairahan saya. Okay. So, macam mana nak tahu itu adalah satu passion, adalah satu benda yang you gairah, satu benda yang you rasa macam tak boleh. Macam mana you nak tahu? Dia ada tanda-tandanya. Tanda-tanda you dah jumpa passion you. Tanda-tanda you dah dapat passion you. Dia ada signal. 3. Okay? Okay ke untuk kata share? Korang okay ke untuk kata share? Okay kan untuk kata share kan? Okay. Tanda yang pertama, you dah jumpa passion you. Okay, you dah jumpa kegairahan you. Yang pertama ialah you sanggup tak makan, you sanggup tak minum. Sebab apa? Sebab you terlalu asyiknya bercinta. Gitu. Okay, you dah terlampau asyik sangat. Bila you buat benda tu, you benda yang you gairah kan, you fokus kadang sampai lupa nak makan, lupa nak minum, lupa nak tidur. Sebab you passion sangat, gairah sangat. So cuba you check apakah yang menjadi kegairahan you. Gitu. Okay, nombor 2. Okay, signal nombor 2. Tanda-tanda you dah jumpa you punya passion. Tanda-tanda you dah jumpa you passion ialah you willing to do whatever it takes to achieve your goals. You ada prinsip. Contoh kalau Kak Tin lah passion Kak Tin ialah macam cakap lah, mengajar lah. So kalau selagi aku tak dapat lahirkan 10 stokis, aku tak hit 100 juta, I will never give up, I will never stop, I will always fight and do whatever it takes. Itu I. Sebab tu korang tengok kata Kak Tin hari ni hari Ahad, musim mengundi kot. Kak Tin buat apa buat live ni? Kenapa Kak Tin buat live mengajar? It's my passion. Selagi I tak dapat matlamat I will never stop. Itu I. So I tak tahulah you. So you decide lah your own. I punya goals. So selagi I tak dapat, selagi tu I takkan berhenti. Gitu pun I. Itu I lah. You decide lah you punya. Okay. Dan ini bukan Kak Tin cakap. Ini Dr. Azizan cakap. Okay. Nombor 3, tanda-tanda you dah jumpa passion you ialah free pun you sanggup. Orang tak bayar you pun you sanggup buat. You bukan buat tu sebab you dapat payment. You buat tu bukan sebab you dapat balasan. Tapi you buat tu sebab you this is my passion. Kau bayar kau tak apa, aku okay, aku suka je. Best topik passion ni. Kata memang Katin, bila Dr. Zan cakap tu, Katin jadi selama hari ni kita faham passion tu adalah something yang kau minat, kau suka, kau gila kan. Tapi tak sangkalah dia punya perspektif tu, rupanya ada perspektif passion ni. Yes, itu yang best lah. And kalau kita tengok perspektif ni, passion ni, kalau tadi kat dia cerita Kak Tin, cuba kita tengok founder kita Mama Sabrina. Tengok Mama Sabrina. Tengok selagi tak dapat apa yang dia nak dapat, kau tengok Mama pernah ke berhenti? Mama tak pernah berhenti lah. Tengok nak buka Mama Sab Cafe. Oops. Nak buka Mama Sab Cafe. Oops. Gitu. Oops. Gitu saja. Terlepas pula. Nak buka Mama Sab Cafe, dah buat dah 3D floor plan. Oops. Terlepas pula. Terlepas. Ada Mama Sab Coffee lepas ni. Terlepas pula. Saja je bagi gairah sikit kan. Nak bagi tahunya you guys, kita dah ada role model. Betul. Kalau kita tengok orang yang berjaya ni, orang yang berjaya. Mama adalah jutawan industri. Dalam industri bakery, Mama Sab adalah jutawan yang sangat dahsyat bagi Kak Tin. Mama Sab dan another brand tu bagi Kak Tin dah sama level. Tata lebih sikit kan. Brand yang memang orang Malaysia biasa kenal kan. Oops, terlepas pula kan. Okay. Bagi Kak Tin, Mama Sab adalah seorang jutawan industri. And memang Mama Sab adalah kita, kalau Kak Tin go through apa point yang Kak Tin bagi you all, apa yang Dr. Zan cakap ni, memang Kak Tin tengok dekat Mama, Kak Tin verify. Betul. Mama is very passionate punya orang. Memang very passionate punya orang. Mama memang sangat ada prinsip tu. Betul. Mama memang ada prinsip.
dia sanggup buat apa saja selagi dia tak dapat apa yang dia nak dapat tu. Dia akan buat apa saja. Itu mama. And memang kata nampak, mama ni dia sanggup tak makan, kadang dia lupa makan, kadang dia tak cukup tidur, semata-mata buat apa yang dia kerja yang dia suka. Kata dia travel banyak kali dengan mama. So kata tengok tau. Kata tengok orang yang tinggalkan. Kata tengok mama punya rutin tau. Bila kata travel dengan mama, Kak Tan tengok rutin mama. Memang mama kalau ada anak tim kat depan mata dia akan bercakap, dia akan share, dia akan begitu. Kadang sampai dia lupa nak makan. Kadang dia, mama lupa lah, mama tak makan lagi. Mama lupa lah gini-gini. Dia punya passion tu kan. So, benda tu memang, yes. Benda ni, trusted. Point ni, teori ni, trusted. Gitu. Kita endorse teori tu. Okay? Ya, brand Mama Sap ni tinggal nak jual kelapa sawit je. Sesilat kelapa sawit pun orang beli kan, kata Teha kan. Okay, so itu tadi passion tu di bawah feelings passion tu di bawah feelings. Alright, so itu baru sains yang kedua. Sains yang ketiga, orang berjaya ni selain ada cara fikir, selain kita kena copy cara jutawan industri berfikir, selain kita kena copy cara jutawan industri menguruskan emosi perasaannya, kita juga kena copy cara jutawan industri berkomunikasi. Macam mana seorang jutawan industri ni bercakap. Gitu. Kita tengok mama. Senang, kita dah ada jutawan industri dah. Jutawan industri kita Mama Sap. So kita nak jadi macam Mama Sap, kita nak copy Mama Sap, kita kena copy all these 3 things. Ada satu lagi, ada 4 things. Ada 4 benda kita kena copy sebenarnya. Kak Tin baru explain ni nombor 3, Okay, so kita kena copy macam mana mama ni berinteraksi. Macam mana kalau mama cakap ni, suara dia macam mana, cara dia menulis, okay, body language mama. Dan bak kata Dr. Azizan orang berjaya ni dia ada bahasa dia. Bahasa orang berjaya. Dia memang ada bahasa dia. Okay, antara bahasa orang berjaya always say yes. It's either yes or yes. It's either yes or yes. It's either yes or yes. Dia tak ada no dalam hidup dia. Setuju kan? Kau dah pernah tak dengar mama cakap, tak boleh lah, mama rasa kan kita tak ada kita rasa mama rasa kita tak ada harapan lah. Mama rasa tak boleh, kita tak boleh lah. Mama rasa kita ni tak lama ni. Mama rasa, kau dah pernah tak dengar mama cakap macam tu? Tak pernah. Kan? Orang berjaya, orang yang ada sukses ni, dia ada bahasa yang dia pakai. Bahasa dia ialah is always yes. Either yes or yes. Dia tak ada no. And memang ini Dr. Azizan cakap. And kata verify kat mama. Ya, mama memang tak pernah cakap no. Okay, alright. Always yes. And no is never a choice. No adalah bukan pilihan. Tak pernah perkataan no tu jadi pilihan dalam hidup mama. Itu yang kata macam yes, betul. Okay. So aku point ni betul, and aku kena buat lah, aku kena duplicate lah. So kata reflect, dia kata aku pun kena macam tu lah. Aku pun tak boleh say no. Aku pun kena say yes lah. Walaupun nampak macam tak masuk akal ni, tak apa, say yes dulu. Say yes dulu. Quantum. Kita ada belajar ilmu lain pula kan. Kita ada ilmu satu lagi tu yang kita rasa macam tak apa. Nampak macam mustahil, tak apa. Miracle always happen to you. Miracle always happen to you. Miracle always happen to you. Miracle always happen to me. Miracle always happen to all of us, to all the world. Kan kita ada satu lagi tu. So tak apa. Nampak cerita mustahil tu, it's okay. Boleh. Yes. Always yes. Gitu. Dr. Zizan kata, science of success ni, you kena copy orang berjaya. So you kena think like a millionaire. Okay, you kena think like a millionaire. You kena feel like a millionaire. And you kena talk like a millionaire. So benda ni perlukan latihan. Now you dah ada ilmu. You dengar kata cakap ni ilmu, ni knowledge. Tapi after this, latihan kena ada. You kena start break tu. Ini yang kita masuk nombor 4. Formula yang keempat, sains yang keempat. Okay, satu lagi yang Dr. Azizan cakap apa tahu? Dia kata apa? Orang berjaya ni dia takkan sibuk apa orang nak cakap. Orang nak cakap pi lantak dia lah nak cakap apa. Orang nak cakap dia tak pernah ambil pot. Tapi orang berjaya always akan check apa yang diri dia cakap tentang diri dia. Suara hati dia.
And Kak Tin reflect, yes, mama sangat begitu. Mama dia kisah pula, macam yang kes dia viral ke apa kan, dia minta maaf, okay, dia dah salah cakap, okay, dia minta maaf, tapi dia tak ambil pause sangat. Kak Tin waktu yang kes viral tu, Kak Tin ada kat rumah mama. Kak Tin ada dekat rumah mama di hari kejadian. And memang Kak Tin tengok cara mama buat bagi reaction. Kak Tin nampak cara mama handle that situation. Yang memang obvious nampak. Mama, okay, dia memang buat salah. Okay, dia minta maaf. Okay. Tapi lepas tu dia buat kerja dia. Dia tak drag dah benda tu. Benda tu yang kata macam, okay, baik, betul. Okay, so aku kena tirulah. Aku nak berjaya. Aku nak jadi jutawan industri. So aku kena tirulah benda tu. Gitu. Okay. Winning attitude. Yes, that's the thing. Kena ada winning attitude, winning mentality. Tak, selagi bernafas, selagi ada masa, aku akan fight sampai aku menang. Selagi bernafas, selagi ada masa, aku akan fight sampai aku menang, sampai aku dapat. Gitu. Ini bukan cakap, ni betul. No. Kalau tak, kata tak live ni, kata baik aku tidur hari Ahad ni, tu Hindustan. Tapi aku live juga, sebab ada benda yang aku nak. Gitu. Ada benda, ada dream, ada impian. Selagi lagi hidup, lagi ngelaban. Gitu, tiba. Okay. So, masuk nombor 4. Nombor 4 ialah tentang action. So, you dah ada cara fikir jutawan. You dah ada cara jutawan punya pengurusan perasaan kan. Feeling jutawan tu dah ada. Okay, and then you punya communication pun dah bagus. You memang cakap you tu, bahasa yang you guna tu, bahasa dia bukan cakap yang pang tu tau. Tak, bahasa you guna. You tak pernah say no, you tak pernah give up, you tak ada bagi alasan, you tak excuse. You always say yes. Tak kata saya memang tak larat sikit hari ni, tapi tak. Saya akan pastikan saya menang tak? Betul. Saya takkan give up. Saya takkan fed up, saya takkan give up. No. I will move forward. Itu bahasa, itu maksud communication. Bahasa yang you gunakan adalah bahasa champion, bukan bahasa lalang yang kejap kiri, kejap kanan. Tu bahasa lalang. Kan? So orang berjaya ni dia ada bahasa dia ialah bahasa kemenangan. Winning. No. Always peluang. No. I akan ada ni. Tak. Menang. Selagi hidup. Menang. Gitu. Okay. Dan seterusnya ialah action. Cara orang berjaya buat tindakan, cara orang berjaya bekerja, cara orang berjaya buat action dia. So bila kita nak copy kejayaan ni, yang last ni adalah sangat penting sebab you kena align semua benda ni. Umpamanya begini. Okay? Dr. Azam bagi analoginya begini. You nak bawa kereta You nak pecut. You nak tekan minyak tu pecut. You nak tekan minyak tu laju. Okay? Apa syaratnya? Syaratnya ialah you punya kereta alignment kena betul dulu. Tayar kena align dengan steering, kena align, segala benda kena align. 4 tayar kena align kan. You punya absorber ke, you punya draft shaft ke, apa benda semua kena align. So bila kereta you ada alignment yang bagus, baru you boleh tekan minyak. Tapi untuk you tekan minyak, you kena isi minyak dulu. Kalau tak ada minyak pun tak guna. So isi minyak tu ialah you punya feeling. Okay. Kereta you itself, okay, kereta you itself itu adalah gabungan antara your thinking part, your feeling part and your communication part. Okay, bila ni align, ini align. Otak nak jadi jutawan, cara bahasa you gunakan bahasa jutawan, perasaan you perasaan seorang jutawan, dan you buat tindakan pun tindakan seperti seorang jutawan. Apa maksud tindakan seorang jutawan? Kak Tin, bertindak macam orang jutawan, maksudnya kalau jutawan kan dia kan jenis belanja, beli, nak apa beli. Saya kena tiru yang itu ke? Itu ke cara jutawan yang saya kena tiru? Oh, nak apa? Bayar, beli. Itu ke cara jutawan? Nah, engkau ni tiru jutawan mana? Mak masak tak macam tu. Mak masak mana dia ajar kita buat tindakan dengan tabur duit? Tak, mak masak bukan ajar kita tabur duit. Tapi mak masak ajar kita apa? Apa tindakan yang mak masak ajar kita? Apa tindakan mama sendiri? Macam mana cara mama buat tindakan? Macam mana cara mama buat action? Cara mama ialah apa dia? Prinsip orang berjaya buat tindakan. Memang Kak Tin verify benda ni. Ada 3. Pertama, it's now or never. Kau nak buat sekarang. Ini Kak Tin teringat momen Kak Tin dengan mama. So Kak Tin ni dah tahu keempat Kak Tin dengan mama. Dia kata ingatlah momen-momen yang macam Kak Tin pernah kena marah ke kan. Cakap betul lah.
Mama ni dia memang tak boleh lambat sikit tu. It's now or never Adalah tahun ni punya moment. Ingat lagi Kak Tin ni kan memang ada masalah sikit buat timing ni. Memang mama punya perangai now atau tak payah datang. Kan? Macam contoh macam kes pangku tu kan. Memang betul lah cakap attitude mama now or never. Now or never. Itu prinsip orang berjaya. Orang berjaya dalam buat tindakan is now atau kau tak payah buat langsung. Kau nak buat kau buat sekarang Kalau kau tak nak buat sebentar macam tu. Betul lah mama macam tu. Mama macam tu lah. Cuma sekarang ni je mama macam dah lembut-lembut sikit. Tapi tak, sebenarnya mama kalau bab tindakan kau jangan lembab-lembab macam siput sedut, boleh tak? Mama dia still macam tu tau. Okay. Dan kat tu memang apa benda tu lah yang buatkan mama berjaya. That character. Okay. Dr. Zizan ada share something. Dr. Zizan kata apa? Ayah Dr. Azizan selalu cakap benda ni dekat Dr. Azizan. Dan benda tu lah yang akan buatkan Dr. Azizan triggered untuk bangkit dan buat kerja. Apa ayah Dr. Azizan selalu cakap? So Kak Tin share balik dengan you guys. Okay, dia kata ayah Dr. Azizan ni, Dr. Azizan cakap ayah dia selalu cakap macam ni. Strike the iron while it's hot. Strike the iron while it's hot. Logam, besi, kalau dia dileburkan panas. Besi waktu panas senang tak nak bentuk? Besi waktu panas senang tak nak bentuk? Jawab soalan Kak Tin. Besi kalau kita cairkan, kita leburkan, senang tak nak bentuk besi waktu besi tu panas? Waktu besi panas senang tak nak bengkok-bengkok? Ambil sudu letak kat api, bengkok kan? Senang ke senang? Tapi kalau tak panas, tiba-tiba nak bengkok, mungkin patah. Mungkin patah ataupun mungkin tak kita yang patah. Okay. So maksudnya apa? Waktu you energy tengah high, energy you tengah high. Sebab tu Kak Tin tadi lepas tengok video dah siap nota, kata laju-laju buat live. Sebab energy Kak Tin tengah high. Bila energy you tengah high, waktu you tengah panas ni, you memang tengah, ya Allah, meletup-letup, panas telinga aku ni dengar Kak Tin sharing ni. Laju-laju buat share balik. Laju-laju share balik dekat group WhatsApp. Contoh, you tengah dengar ni, sambil you dengar, you typing. Sambil you dengar, you typing. You share balik dekat dalam group. You share balik dekat anak team you. So that you punya pembentukan action you tu sedang berjalan. Tapi kalau you tengok macam ni kan, you tengok live Kak Tin, sampai you tengok live Kak Tin macam tu kan, dia tak works lah, tak work. So apa yang Dr. Zizan kata, bila panas ni, bila you tengah bersemangat, terus buat action. Terus you lentur, body you tengah panas, lentur body you. Body you tengah energy high ni, lentur, train body you. Kalau bukan you yang train diri you, nak suruh siapa pula yang train? Takkanlah kata nak ambil kau punya kepala kokak kan, basuh otak korang, masuk balik klorok, jahit balik otak. Takkanlah kata nak kena buat benda tu. Korang lah yang kena buat kan. Okay. So itu adalah tentang time, the time. Prinsip orang berjaya dalam buat tindakan. In action, you akan deal dengan waktu, time. It's now or never. So you kena buat sekarang gitu. It's now or you tak akan buat langsung. Contoh, you dengar live Kak Tin ni, kalau kau tak buat sekarang sharing learning point, belum tentu habis live ni kau akan buat sharing, belum tentu kau akan buat learning point ni. Belum tentu kau akan buat. Saya silap habis live ni tutup sambung pergi tengok Hindustan. So it's now or never kata dia kan. Okay. Nombor 2 ialah tentang volume size. Okay, dalam you buat action, orang berjaya buat tindakan ni, dia ada volume size dia. Maksudnya gini, massive action, massive result. Okay, small action, small result. Maksudnya massive action ni, kalau you buat action tu dalam skala besar. Contoh, you buat live terus, you bukan sekadar buat kecil-kecil kan, bukan sekadar kecil-kecil punya action ala tulis nota dululah, tulis nota dululah. Nak buat live takut, tulis nota dulu. Small action, no result. Tapi kalau you, okay, live, go live now, gitu kan. Kak Tin habis ni aku tengah buat live ni, panas pula aku. Story, tak apa story. Saya tengah buat live, saya tengah tengok live Kak Tin ni. Ya Allah, panasnya hati saya dengar, gitu kan. Rasa tercabar-cabar diri saya ni, gitu kan. Terus buat, gitu. Massive action, massive result. Small action, small result. Satu lagi adalah tentang speed, kelajuan you buat kerja. Dan orang berjaya bila dia buat tindakan, dia berdeal dengan time sekarang atau kau memang tak akan buat.
And then deal dengan volume size. Kau buat secara skala besar, kau hempas terus, ataupun kau buat ciciput. Kan. Dan nombor 3 ialah speed. Fast action, fast result. Slow action, no result. Nantilah Kak Tin, tahun depan lah. Tahun depan tunggulah saya kurus Kak Tin. Tahun depan lah. Itu bukan orang berjaya. Dan Kak Tin memang reflect Mama macam itulah. Tengoklah, dia cakap hari tu nak buka Mama Masak Cafe bila. Dia cakap nak buka Mama Masak Cafe, tak silap Kak Tin berapa bulan dah. Dia terus bagi arahan tahu dekat team management. Mama nak tengok proposal, Mama nak tengok floor plan apa semua. And team management terus buat, and terus siap. Lepas tu packaging, kotak kita nak upgrade. Mama bila dia cakap, bila akan terus, tak ada. Mama Mama keluarkan arahan, Mama terus bagi deadline, Mama bagi timeline. Okay, ini yang Mama nak, timeline sekian-sekian, deadline sekian-sekian, Mama nak tengok. Itu Mama. And memang Kak Tin observe. Ya, betul. So aku pun kena macam tu. So lepas ni anak-anak tim Kak Tin, we gonna have deadline and timeline. Kan? Kak Tin nak tengok gitu. Willing ke? Korang willing ke? InsyaAllah willing lah kan. Okay. Dan ini adalah antara yang Dr. Zan cakap juga. Dia kata apa? Lagi banyak you sebut sesuatu perkara tu, lagi banyak you sebut. Contoh 2023 kita akan hit 100 juta. 2023 kita akan hit 100 juta. Mama saya kan selalu sebut, Mama saya 1 bilion kan. Okay, kita pun kena sebut. Kita punya. Mama saya 1 bilion, Kak Tin 100 juta. Mama saya 1 bilion, Kak Tin akan hit 100 juta. Mama saya 1 bilion, SRF akan hit 100 juta. Lagi kerap kita sebut, lagi kerap lah, lagi senang lah, lagi cepat lah mind and heart you yakinkan you yang it's possible. Convince you. Okay, lagi kerap you sebut, lagi banyak you sebut, lagi selalu you sebut, otak you dan hati you akan mudah, lagi cepat untuk meyakinkan diri you, yes, it's possible. Portal mind you akan terbuka. Ini macam Mama ajar kita tentang installation, tanam benih tu. Okay, bila otak you ni, you keep bercakap affirmation kan, you keep bercakap, portal otak you akan mula terbuka. You punya sense dekat otak you, neuron you punya apa benda kat dalam neuron lah akan mula terbuka. Dia akan mula start highway tu. Highway sensory tu. Ni kalau budak-budak sains dia faham lah apa kata cakap ni. Okay. Dia portal tu start. Bila tu portal tu start terbuka, dan dia akan convince you. Dia akan start convince you. Okay. Bila dah convince tu, lagi senang lah you nak capai apa you nak capai. Itu yang Dr. Zan kata apa? Dr. Zan cakap apa? Kita kena always cakap kat diri kita sendiri, saya deserve. Saya layak buat 1 juta setahun. Siapa yang tak pernah buat 1 juta setahun? Tulis, saya layak buat 1 juta setahun. Saya layak hit 1 juta setahun. Saya layak hit 1 juta setahun. Tulis saya, saya layak hit 1 juta sales setahun. Tulis saya. Tulis. Dan you kena tulis ni selalu. Lagi kerap you tulis, lagi banyak you tulis, lagi mudahlah otak dan hati you untuk convince you. And lagi senanglah benda tu nak capai. Okay. Dan Dr. Zan kata apa tau? Kenapa you kena percaya yang you deserve? Kenapa you kena percaya yang you layak untuk dapat that figure? Sebab dia macam ni je. Beza kita dengan orang yang dah capai. Beza kita, contoh Kak Tin nak buat 100 juta. Mama dah buat 100 juta. Kak Tin nak hit 100 juta. Mama dah buat 180 juta. Mama founder. Kak Tin nak buat 100 juta. Mama dah buat pun 100 juta. Beza Kak Tin dengan Mama ialah Mama tahu macam mana nak buat 100 juta tu. Mama tahu macam mana nak buat 100 juta. Sebab Mama dah buat kan. Bila Mama dah buat, Mama tahu. Kak Tin ni pula baru nak belajar nak tahu. So Dr. Zan kata apa? They know how. We are learning how. Tapi most of people dekat luar sana, dia tak nak tahu pun macam mana nak buat 1 juta. So dia kata, taklah saya tak layak lah buat 1 juta. Saya tak layak. Kenapa you cakap you tak layak? Sebab you tak ada effort pun untuk ambil tahu macam mana nak buat 1 juta tu. Satu you cakap you tak boleh buat. Pedihnya tu di sini, di dalam hatiku. Gitu. Tiba-tiba. Okay. Bezanya ialah orang yang dah berjaya capai nombor tu, dia tahu macam mana nak capai. Kita yang tak capai-capai lagi ni, kita just tak tahu macam mana. Tu je. So now, kita kena belajar lah macam mana nak dapat that number. So that's why sharing ni berlaku. That's why live ni berlaku. That's why lah Kak Tin buat sharing dengan korang. Kita kena belajar macam mana nak buat 1 juta tu. Okay. And Alhamdulillah, Kak Tin rasa ada sebab kenapa Mama
sign upkan kita orang dekat dalam Richwork. Sebab antaranya Mama cakap macam ni, sepanjang Mama bisnes, apa yang Mama buat ialah Mama belajar dengan Dr. Azizan. Okay, mungkin Mama sayang akan korang pun boleh dapat apa yang Mama dapat. Something like that lah. Mama kata, guru Mama adalah Dr. Azizan. So, Mama pun hantarlah korang belajar dengan Dr. Azizan. Dan kalau korang perasan, tahun ni, kita dipertemukan dengan semua guru-guru Mama waktu Mama naik dulu. Dr. Azizan, kan? Dr. Ari, lagi siapa lagi? Coach Z, Tok Ku dia baru-baru. Tahun ni baru-baru Tok Ku. Tapi 3 guru yang Mama, lama Mama ni. Pak Ari, Dr. Azizan and Coach Z. Kak Tin sangat feeling good, feeling blessed. Dapat belajar dengan 3 guru yang membentuk Mama untuk Mama dapat 100 juta, 180 juta and making result sangat luar biasa. So benda tu bagi Kak Tin is a blessed tahun ni. And that's why Kak Tin sangat suka nak buat live, and sangat suka nak share dengan you guys. Sebab Kak Tin percaya, kalau Kak Tin, okay, macam Kak Tin dah buat Kak Tin dah buat total Kak Tin dalam memasak dah almost 10 juta lah. Kak Tin dah hit 10 juta lebih. Okay, so kalau Kak Tin dah, sepanjang Kak Tin buat memasak ni, total Kak Tin dah 10 juta lebih. Dan Kak Tin percaya, korang pun boleh dapat that 10 juta juga. Okay, macam Kak Tin nak dapat 100 million macam Mama. So Kak Tin percaya, Kak Tin kena copy Mama. Okay, dan korang pun copy je lah Mama. Senang, supaya kita semua 100 juta. Kan senang, kan seronok. Kan best gitu. So izinkan Kak Tin lah untuk share sepanjang journey Kak Tin ni, so that korang pun boleh dapat that manfaat sama-sama. Seronok kan? Okay, so actually ada lagi The How ni banyak. Okay, The How ni ada banyak. Ni kalau Kak Tin explain, Kak Tin rasa makan masa 2 jam juga. So ni pun banyak. Kak Tin rasa yang another 4 page ni Kak Tin akan explain dekat video malam ni maybe. Malam ni Kak Tin buat live lagi, boleh tak? Malam ni Kak Tin buat live lagi untuk sambungan kepada konten nombor 2 Richwork ni. Boleh ke? Boleh malam ni, sebab kita dah nak masuk asar. Dah. Okay, Kak Tin rasa ini pun korang dah banyak belajar kan? Okay, so tadi kita kata recap balik apa yang kita belajar. Okay, introduction tadi yang Kak Tin share dekat you guys ialah tentang kunci kejayaan untuk kita jadi jutawan dalam industri. Kalau industri kita sekarang sebagai ejen Mamasab, sebenarnya apa industri kita? Industri kita ialah industri, kalau Kak Tin memilih industri training. Sebab Kak Tin nak fokus bina kerjaya sebagai trainer dalam Mamasab. Tapi kalau you guys tak ada intention untuk jadi trainer, you memang nak main game retail je, you memang nak main game personal sale je, maybe industri you ialah industri retail, industri agent orang. Okay, tapi kalau Kak Tin memilih industri trainer. Okay, so untuk Kak Tin jadi jutawan dalam industri trainer yang hit jutawan dalam industri trainer. Okay, Kak Tin kena faham apa kunci kejayaan tu. Okay, dan apa benda yang Kak Tin kena buat. So Dr. Azizan kata Kak Tin kena copy trainer jutawan yang ada dekat dalam Malaysia ni, dekat dalam dunia ni. So yang paling dekat dengan Kak Tin ialah Mama. So apa yang Kak Tin kena copy? So tadi Kak Tin dah explain kat you guys, ada 4 benda: thinking, feeling, communication and action. 4 benda. Okay, and then Kak Tin ada explain dekat korang pasal passion, kegairahan kita. Apa tanda you dah jumpa you punya passion? Okay, and then Kak Tin ada share dekat you guys tentang winning attitude, bahasa orang berjaya. Kak Tin ada share dekat you guys prinsip untuk you buat action macam orang berjaya buat. Apa prinsip dia? Okay, and then The How ni Kak Tin akan sambung malam ni. Okay, banyak dah Kak Tin share kan? 1 jam kot Kak Tin rasa. Dah 1 jam dah. Okay, kita jumpa dekat video nombor 2 malam ni, InsyaAllah pukul 9 malam. Okay, boleh ataupun 8.45. Kata cuba cepatkan 8.45. Jumpa malam ni 8.45. Isyak kita masuk awal. So 8.45 kita jumpa malam ni. Kata akan explain The How. Okay, lepas tu selling perception values, syarat nak jadi jutawan industri. Okay, and then proses nak jadi jutawan industri. And then dia punya 3 piece to be expert in your industry. Ini yang best. Okay, ini kata akan share malam ni 8.45. So kita jumpa malam ni. Salam asar, solat asar semua orang, jangan lupa. Okay, doa banyak. Okay, kalau ada kurang lebih daripada sharing malam petang ni, kata minta halal, minta maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kata sendiri.
Dan insyaAllah kalau ada pahala daripada sharing Kak Tin petang ni, Kak Tin sedekahkan, Kak Tin hadiahkan buat founder kita Mama Sabrina Norin yang banyak berkorban untuk kita semua. Dan insyaAllah salam kejayaan buat semua Memasak Warrior dan semua usahawan-usahawan yang menonton live Kak Tin ataupun video Kak Tin ni. InsyaAllah ilmu adalah penyuluh kejayaan. Dengan ilmu kita jadi lebih yakin. Kalau kita tak ada ilmu, kita buat kerja sahaja semata-mata, kita risau, kita jadi orang yang sesat. Kan? Kalau kita ada ilmu tapi kita tak buat latihan, kita risau, kita jadi orang yang sombong. So ilmu dan latihan sangat penting. Dah belajar dah ni, latihan wajib ada. So jangan lupa buat latihan. InsyaAllah semoga apa yang Kak Tin share dengan you guys petang ni sama-sama dapat kita praktiskan and dapat kita sampaikan dekat orang lain lagi. InsyaAllah kita tutup live kita dengan tasbih kifarah. Subhanallahu wa bihamdi, subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, la haula wala quwwata illa billah. Bye semua. Assalamualaikum. Thank you.